Okey, so terusnya kita akan pasangkan receiver pula. So untuk receiver ni kita akan menggunakan Crossfire. Okey, kebiasaannya kita dapat receiver dia punya antena ni dia terpisah tau, tapi sekarang ni dia dah pun pasang some kind of like epoxy lah, nano RX cable. Okay, quite nice. Heat shrink dia sekarang pun dah jenis lembut dah, bukan jenis yang macam plastik dah. Cara untuk solderkan dia punya receiver ni, kita akan letakkan gambar sebagai rujukan dekat mana-mana skrin di dalam video ni, ataupun korang boleh pergi kepada mana-mana pergi ke Google ataupun internet, korang boleh cari dekat situ, type je dekat situ Crossfire Nano RX diagram. Okey, dia jadikan ni sebagai rujukan juga. Ini receiver lama. So kita akan solder dia punya ground. Nah, ikut kekemasan korang masing-masing, kita solder style macam ni, wire menghadap ke dalam supaya dia tak nampak macam menjala sangat. Untuk wire kuning dengan putih ni, korang kena check dekat diagram ya. Make sure kalau TX dia dengan RX, RX dengan TX. Which means that kalau daripada receiver tu TX, korang kena masukkan dekat FC menggunakan slot RX. So, kita double check dulu, takut ada bersentuhan dia punya positif dengan negatif. Korang boleh, sebab style kita biasa kita akan rasa menggunakan ni cerahan dulu. Kalau misalnya kalau saya tak ada apa-apa sentuh, kira okey lah, tak ada masalah. Okey, so kita test sekali lagi sama ada receiver dia hidup atau tidak. So receiver dia hidup kan. Okey, so dekat sini kita akan teruskan proses bind dia dahulu. So kita check model kita dulu. Okey, model kita memang dah menggunakan Crossfire. Okey. So kita akan cucuk bateri dulu. Okay, so okay, make sure korang pakai 25 mW lah, takut nanti ada apa-apa sebab dia terlalu kuat power transmit dia. So kita tekan bind. So lampu tu dah pun hijau solid, so kira okey lah. And then jangan lupa kita tekan sekali lagi, kita pergi kepada Nano RX, kita set dia punya failsafe. Sekarang ni failsafe dia adalah dalam failsafe POS, so kita tukarkan kepada cut. Okay, nah, so untuk nak test, telemetry lost. lambatnya telemetry loss. Dia macam tu lah. Okay, so kita try pasang semula. So kalau korang perhatikan kat sini, receiver dia merah tau.
onkan saja. Welcome to OpenTX. Switch warning. Jadi hijau Receiver still connected. Ini merah. Okay, so kita akan masuk dekat bahagian Betaflight untuk masukkan dekat bahagian configuration. Okay, first kita buka Betaflight. Yang ni kita pakai Betaflight 10.7. Okay, korang boleh tengok dekat sini. And then kita sambungkan dia punya kabel USB. So kita tekan connect. Okay, dah masuk So yang ni kita akan check dekat bahagian port. Okay, so tadi kita menggunakan UART 2 untuk serial RX So kita akan aktifkan UART 2, dah UART 2. UART 1 tadi adalah untuk VTX. So kita pergi dekat bahagian sini dan kita pilih TBS Smart Audio. Actually dekat sini walaupun dia nama VTX Solo Tank daripada Rush, tapi kita cari yang lebih kurang saja. So basically dia akan pakai sama ada VTX Tram ataupun pakai VTX TBS Smart Audio. Tengoklah keadaan dia macam mana. So basically untuk yang ni kita pilih TBS Smart Audio. Then what else yang kita gunakan? Setakat ni tak ada. And then kita tekan save and reboot. Okay, dan connect balik. Okay, kita pergi dekat bahagian configuration. Kalau korang perasan dekat sini, yalah, consider ni adalah board FC dan juga ESC second hand kita dah gunakan. So basically semua dekat sini member kita dah pun set up semualah. Tapi untuk yang baru nak set up Betaflight ni, korang boleh check dekat sini. Kebiasaannya normally untuk yang permulaan memang dia akan prop dia tidak reverse, dia akan normal macam ni. Okay, and then yang ni kalau untuk yang first time kita lebih galakkan pakai multi shot lah ataupun one shot 125. Tapi kalau yang isi korang jenis yang daripada premium ataupun yang mempunyai higher bit rate, korang boleh menggunakan either multi shot ataupun D-Shot 600 lah. Okay, so yang ni kita pakai D-Shot 600 dulu. Sebab untuk pengetahuan korang, untuk D-Shot 600 membolehkan kita untuk membuat tertemut. Jadi kalau kuat kita terbalik, kita tak perlu nak pergi sana mencari kuat tu untuk kita terbalikkan semula. Instead kita akan menggunakan tertemut. So tertemut tu kita guna remote, dia akan tergolek sendiri, dia akan leveling sendirilah. So dekat sini apa lagi ya? Okay, D-Shot 600 dah pun enable. Receiver memang dah crossfire. Tapi kalau korang yang menggunakan S-Bus, kebiasaannya korang akan pilih sama ada ni S-Bus. Tapi kalau untuk pengguna FlySky, korang kena pilih menggunakan iBus. Okay, so kita dah pun pilih crossfire. Yang ni kita akan pilih serial based receiver lah. Okay, so okay, dah tak ada dah, kita tekan save and reboot. Okay, dah selesai yang tu. Kita pergi kepada power dan bateri. Power dan bateri ni sebenarnya untuk set berapa voltage low yang boleh membuatkan board korang bagi warning untuk korang sama ada berhenti untuk fly ataupun boleh teruskan ataupun tidak. Korang boleh monitor dekat situ. So ini boleh set lah. Yang ni defaultnya memang 4.3 basically sebab kemungkinan software ni dia tak begitu perfect. So kita better make sure dia ada lebih sikit lah, jangan terkurang dan jangan lebih sangat. So 4.3 pun boleh, tapi kalau nak buat 4.2 pun boleh juga. Sebab 4.2 ni adalah maximum cell voltage, which means that basically yang bila korang dah charge LiPo ataupun charge bateri, biasanya dia akan full charge tu adalah dalam 4.20 untuk setiap sel kan. So ini dalam 4.3, minimum 3.3
Untuk LiPo mungkin tak digalakkan sebab kebiasaannya LiPo adalah 3.5 hingga 3.8. Tapi menggunakan kita pakai lithium ion yang basically boleh sampai drop sampai 3.0 volt untuk satu sel. So kita boleh lah. Tapi kita lebih galakkan korang set kepada 3.5 lah at least. Okay. Warning cell voltage pun 35, probably 3.6 lah. Okay, and then kita tekan save. Okay, di tuning. Okay, di sini adalah untuk korang adjust sama ada kalau let's say kuat tu ada prop wash ke, ataupun ada bergegar ke, ataupun motor jadi panas ke. So dekat sini dah korang boleh adjust. Okay, di sini basically dia ada menggunakan slider pun boleh. Ada slider dekat sini, ataupun korang boleh adjust satu persatu sama ada dekat bahagian pitch, roll dengan yaw dekat sini. So PID ada dekat sini ya. Korang boleh adjust. So first start ni kita biarkan dia default dahulu. Okay, ini dia bahagian receiver. So untuk receiver ni kita akan test dulu sama ada dia dah berfungsi ataupun tidak. So basically kita akan onkan dulu remote. Welcome to OpenTX. Switch. So kita bagi jauh sikit. Okay, so okay, so bila kita dah pasangkan bateri tu, korang boleh nampak dia tu ada pergerakan. So untuk switch pun berfungsi. So ikutlah, kalau switch korang ada sampai lebih daripada 4, kira okey lah. Okay, so kita double check dulu dia punya pergerakan. So ini pergerakan dia ada dekat sini. So dia punya pitch dah betul, tapi roll dia terbalik. Ini adalah biasa untuk pengguna jumper T16. So ini kita akan tukar kepada R. AETR ni maksudnya elevator dengan aileron, roll dengan throttle. So ikutlah, kalau based on korang punya switch toggle dekat sini, korang punya gimbal ni. Kalau let's say kebiasaannya ini adalah pitch, ini dia adalah roll, yang ni throttle, dan ni adalah yaw. Okay, so kita cuba tekan save dulu. So kita double check balik. Okay, so roll, okay, betul. Pitch, betul. Yaw. Okay, so basically dah ngam. Tekan save, and then kita check dulu, pergi kepada, sebelum kita pergi dekat bahagian mod, kita kena pasti dulu. Okay, so switch kita ni 1, 2, tak nampak, 3 dengan 4 dekat sebelah sini. Okay, so kita pergi dekat bahagian mod. So dekat sini dia dah pun dah preset dah dekat sini. So kita akan start semula supaya kita senang nak assign switch mana yang kita suka. So dekat sini mana-mana switch pun janji ikut keselesaan masing-masing lah. Okay, macam kita lebih suka button arm tu dekat sini. Maknanya kalau nak on kan drone tu dekat sebelah sini. So kita tekan kat sini, gerakkan dia. Okay, so arm dia dekat sini. Dia tu dekat situ, arm. Okay, kita terpaksa bagi panjang sikit ni sebab remote ni dia ada 3-way switch, dia bukan 2-way. Kalau 2-way senang saja, dia on dengan off saja. Tapi ni dia ada 3-way. So kita bagi panjang sikit. Lagi apa? Flip over crash at range
Flip over crash kita biasa pilih yang belakang sekali, tolakkan dia, so dia akan automatically detect. So ini yang button belakang sekali ni adalah two way switch. Okay, tengok sekali tolak je dah tu, and then basically yang itu sajalah. Okay, so kita tekan save. Okay, done. Okay, next adalah bahagian motor. So ini adalah bahagian motor pula. Kita akan check sama ada dia punya rotation tu betul ataupun tidak. Okay, so untuk bagi nampak gambaran lebih jelas, kalau kita tekan arm, dia pusing. Okay, so cara nak tahu pusingan dia betul ataupun tidak, korang kena make sure ikut seperti apa yang ada dekat gambar yang dekat atas ini. Okay, yang kita dah buatkan ni. So yang ni basically dia akan masuk ke dalam, ni masuk ke dalam, yang depan tu masuk dalam, dia pun masuk dalam juga. Okay, so kalau perhatikan kat sini, kita cuba arm dulu. So kita rasa dulu dia punya motor pusingan. So motor pusingan ni dia keluar. Okey, ini masuk ke dalam. Ini keluar. Ini keluar. Okey, actually guys, untuk pengetahuan korang, untuk yang baru saja nak start build untuk drone FPV, basically kita galakkan untuk ikut apa yang ada dekat dalam Betaflight dulu lah. Kalau dia prop bukan jenis reverse, korang boleh biarkan dia masuk dekat dalam lah. Okay, contohnya macam prop ni masuk, pusingan motor sepatutnya masuk ke dalam ni, ini ke sini, yang tu macam ni, dan yang satu lagi tu pun macam ni juga. Tapi kita punya prop ni semua keluar macam ni, dia keluar, ibu dia keluar. So yang motor yang salah sekarang ni adalah motor keempat. Okay, so kalau tengok kiraan dekat sini, ini ada 1, 2, 3, 4. Sebagaimana yang dekat sini 1, 2, 3 dan 4. Okay, so yang ni kita ada dua cara saja untuk betulkan motor tu punya pusingan. Sama ada kita terbalikkan wire, salah satu wire daripada 3 wire ni, ataupun orang boleh disconnect dulu Betaflight ni. Okay, so kita buka semula Betaflight, kita connect, pergi balik dekat bahagian motor, kita on kat sini, dan kita check semula. Okay, so daripada sini so motor direction dah betul ya. Let's say kalau korang memang nak juga menggunakan reverse prop, kita panggil sebagai reverse prop ataupun reverse motor lah. Okay, korang pergi balik dekat bahagian configuration, korang tekan dekat situ motor direction is reverse. Sebab kalau korang tak tekan motor reverse ni, kalau korang set up motor ni dia dalam keadaan reverse tapi tak on yang motor direction is reverse, korang punya quad mungkin akan menggila sedikit lah. Dan mungkin korang akan start tanya kenapa quad tu dia jadi terbalik. So kita kena make sure yang motor tu memang kita dah tahu yang dia tu dah pun reverse. Make sure korang tahu apa yang korang buat lah sebenarnya. Okay, so yang ni kita dah pun make sure motor dia reverse dan dah pun tekan. Okay, so dah tukar kepada reverse. Okay,
tekan save and reboot. Lagi yang kita perlu setup adalah bahagian OSD. So ini adalah bahagian OSD. Korang boleh enablekan yang mana yang korang rasa patut lah. Basically yang kita on kan cuma battery average voltage, battery voltage untuk yang ni. Flip after crash arrow, maybe yang ni. RSSI value, jadi untuk loss signal dia lah. Okay. Timer untuk berapa minit flight time yang kita boleh fly setakat ni, at least kita boleh tahu. VTX channel dan juga warning. So warning ni, let's say kalau ada apa-apa masalah yang ada pada quad kita, at least dia boleh bagi tahu kita lah. Okay. So apa lagi yang kita perlu nak enable dekat sini ya? Link quality, rasanya kita nak try enable jugalah. So kita akan letak kat sini dulu, link quality. Okay, bila semua dah settle, tekan save. Kita perkemaskan semua drone ni. Okay, so kita kemaskan dulu macam mana kita nak mau receiver ni. Kita boleh start pasang dekat sini. So make sure kita buat ukuran dulu. Kita ambil yang ni. Wih, panas. Satu lagi tips untuk yang berada di luar sana. Kalau cara nak pasang prop tu, korang pun tahu kan, yang ni ada clockwise dengan counter clockwise. So dekat sini korang boleh nampak macam mana nak kenal dia punya prop, sama dia clockwise ataupun counter clockwise. So dekat sini korang perasan dia punya bilah tu leper, dia sengit sedikit. So kalau korang nampak sengit macam tu, sebenarnya pusingan dia, kalau dah bilah ataupun nak lebih memudahkan pemahaman korang, bilah dia macam ni means kalau nak mudahkan aerodinamik, sepatutnya dia pusingan macam ni. Kalau jumpa prop yang macam ni, bilah dia mungkin akan pusing macam ni. Macam itulah pemahaman dia kalau korang nak menggunakan prop. So untuk pusingan dia tu, make sure dia macam ni. Nampak tu bilah dia. Memandangkan kita reverse prop, so untuk standard korang sepatutnya pusingan dia ke dalam macam ni kan. Okay, tapi kita punya pula terbalik, pusingan kita keluar macam ni. Dia still pusing macam ni tapi dia keluar. Okay, so kita pasangkan dia dulu.
itulah dia. So jumpa dekat flying side dan kita test fly.